Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis yang saya hormati Tuan Haji Rozi bin Ayub selaku Pengurusi Surau Residensi Seri Pauh, Pematang Pauh. Tidak lupakan kepada Tuan Imam Dr. Ahmad Qadri, seterusnya kepada Dr. Sazani selaku Presiden Persatuan Penduduk Residensi Seri Pauh, para pegawai ahli jawatan kuasa Surau Residensi Seri Pauh, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, seterusnya para pendengar Mutiara FM, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat ilahi, pada malam ini kita berkumpul untuk membincangkan satu tajuk seperti yang telah pun diwawarkan, iaitu amanah makhluk bernama manusia. Hadirin hadirat sekalian, orang tua-tua kita dulu sangat pentingkan akan sifat menjaga amanah. Hingga kan kalau nak cari menantu, nak cari pemimpin, semua akan diletakkan tanda-tanda awalnya adalah amanah. Adat hidup orang Melayu memelihara amanah sejak dahulu. Adat hidup orang beradat memelihara amanah, ianya taat. Adat hidup orang terpandang, janji diturut, amanah dipegang. Adat hidup orang terbilang, janji ditunggu, amanah disandang. Sehingga kan adat orang yang hidup ada amanah ini, hidup pantang melanggar sumpah, matinya pantang melanggar sunnah. Lurusnya boleh dipercaya, benarnya boleh diturut, setianya boleh diikut, taatnya boleh diikat, sumpahnya menahan lapah, janjinya menahan mati. Itu hebatnya orang yang amanah. Kata orang tua, orang amanah apa tandanya? Duduknya tinggi, tegaknya rendah, kepalanya tinggi, perangainya merendah. Dibawa ke tengah, dia bertuah, dibawa ke tepi, dia berbudi. Sebab itu nak mencari ciri-ciri yang dinyatakan tadi, itu dah tak ada dah sekarang. Apabila kita sudah berada di penghujung zaman, maka salah satu tanda kiamat, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, dunia akan menghadapi satu zaman orang yang amanah dianggap pengkhianat. Orang yang kaki pengkhianat itulah paling amanah sekali. Itu dunia dah terbalik. Dalam satu hadis kata Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, innallaha yubghidul fuhsya wat tafahush wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumu sa'ah hatta yukhawwana al-amin wa yu'tamana al-kha'inu. Nabi bercerita, sesungguhnya Allah sangat membenci sifat keji dan perkara-perkara yang keji. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah kau bertemu satu keadaan orang yang amanah dicap sebagai pengkhianat, dan orang yang pengkhianat dipercayai ramai, mendapat sokongan yang luar biasa walaupun dia pengkhianat. Hatta yadhharul fuhsya wat tafahush wa qati'atul arham wa su'ul jiwar, sampailah munculnya sifat keji dan kekejian, pemutus silaturahim dan jiran-jiran yang buruk. Itu semua antara tanda-tanda kiamat. Sebab itu amanah benda yang paling berat sekali yang nak kita pikul. Pernah Imam Al-Ghazali tanya kepada anak murid dia, wahai anak muridku sekalian, apakah benda yang paling dekat dengan manusia? Mereka jawab, yang dekat adalah ibu bapa. Kata Imam Ghazali, tidak, yang paling dekat kematian, benda paling dekat. Apa benda yang paling jauh? Anak murid dia jawab, negara China. Kata Imam Ghazali, tak, yang paling jauh masa lalu. 5 minit yang lepas takkan berulang balik. Walau apa teknologi pun kita pakai, dia tak boleh balik-balik. Apa benda yang paling besar? Anak murid dia jawab, gunung.
Kata Imam Ghazali tidak. Yang paling besar nafsu manusia, macam-macam kehendaknya. Yang keempat, apakah benda paling ringan dalam dunia? Anak murid dia jawab kapas, kertas. Kata tidak. Yang paling ringan meninggalkan sembahyang. Simple saja dia punya alasan. Ngapa tak sembahyang? Meeting. Ngapa tak sembahyang? Tak ada kain plekat. Itu saja. Tapi kalau tak pergi haji, itu panjang ceritanya. Kenapa tak pergi haji? Allah hutang banyak ini. Akan berat saja alasannya. Tapi kalau tak sembahyang, simple. Yang kelima, apa benda paling tajam? Jawab anak murid dia, pedang. Kata Imam Ghazali, tidak. Yang paling tajam adalah lidah. Dan apa yang paling berat? Kata anak murid dia, batu, besi. Kata tak. Kata Imam Ghazali, benda paling berat memikul amanah. Macam tuan-tuan yang diamanahkan menjaga surau residensi Seri Pauh ni, boleh tidur malam? Mana boleh tidur malam? Fikir berat amanah. Nak meramaikan orang datang surau. Itu baru aspek imarah, belum aspek idarah, riayah. Dia kan masjid surau yang kita takbir 3 perkara. Imarah ni satu part saja. Nak imarah, program panggil kamera 10 kumpul buat, itu imarah. Dia ada 2 aspek lagi, idarah dengan riayah. Idarah ni aspek management, pentadbiran, sistem file, duit keluar masuk, sumbangan orang macam mana diuruskan, belanja, itu semua idarah, pengurusan. Mesti ada file-filenya, perlu telus. Satu lagi aspek riayah, penyelenggaraan. Penyelenggaraan yang paling penting. Jemaah macam-macam minta, aircon, spotlight, laser beam, macam-macam dia minta. Tapi kita punya kapasiti elektrik berapa saja? Katalah TMB bagi 800M. Bobo pelak segala jenis mesin-mesin yang canggih-canggih, air terjun, kolam renang, water fountain, memang cantik. Tapi bila ukur balik 802M, apa jadi pada masjid surau? Tendang lah. Boom, overload. Tak cukup. Tanggungjawab ni pening. Tapi kalau kita jenis pegang jawatan, tak nak fikir amanah, lantak je lah. Tunggu 4-5 tahun tukar lain pula. Sebab itu kata Imam Ghazali, amanah benda berat. Susah kita memikirkan macam mana nak diselesaikan. Sebab itu dalam Quran, kata-kata amanah ini disebut sebanyak 6 kali. Dalam bentuk mufrad, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 283 dan dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Dalam bentuk jamak, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 58, surah Al-Anfal ayat 27, surah Mu'minun ayat ke-8 dan surah Al-Ma'arij ayat ke-32. Kata para ulama, amanah ini dari sudut bahasa diambil daripada kalimat amina ya'muna amnan. Amina ya'manu amnan, yang maknanya tidak takut ataupun tak ada risau apa-apa. Itu makna amanah. Dinamakan tak takut atau rasa aman sebab orang rasa aman bila letakkan benda tu pada kita. Contoh, jawatan pengurusi surau ataupun jawatan ketua penolong pengarah unit sektor sekian-sekian. Orang yang meletakkan kepada kita, dia boleh tidur selepas meletakkan pada kita. Itu maknanya amanah. Orang tu aman dah. Tapi kalau kita pilih dia, lantik dia, selepas kita lantik, kita pula jadi pening, pecah amanah. Kita jadi tidak aman sejak melantik dia. Itu yang dimaksudkan dari segi bahasa. Sebab itu lawan kepada amanah adalah khianat. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut, inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Surah Al-Ahzab ayat 72. Dalam ayat ni kata ulama tafsir, Allah macam rasa marah kepada manusia. Apa sebab? Allah Ta'ala cerita, aku telah kemukakan kepada langit, bumi, gunung ganang. Langit, bumi, gunung ganang, boleh tak engkau pikul amanah, mentadbir bumi ini, dunia ini? Semuanya fa'abaina, semua enggan. Langit kata, ya Allah, kami tak sanggup pikul amanah, kami banyak kerja lain. Begitu juga bumi pun refuse, tidak mau. Gunung ganang tidak mau. Tapi kata Allah, tiba-tiba wahamalahal insan, tiba-tiba manusia sanggup pula memikul amanah. Di hujung ayat Allah Ta'ala sebut, innahu kana zaluman jahula. Bodohnya manusia, ngapalah dia menyanggup? Seolah-olah begitu. Jahula, jahil manusia ni. Dia tak tahu memikul amanah itu satu benda yang berat. Maka bila kita pikul, tak berjaya dipikul,
jadilah khianat.